Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Muslimin dan muslimat sidang penonton, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sekali lagi dapat kita berjumpa dan kita dapat berbincang mengenai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya ambil daripada kitab Riyadhus Salihin, yang mana saya sambung daripada pengajian ataupun perbincangan kita sebelum ini pada 4 hari yang lepas, pada 12 hari bulan, dan kita sambung pada malam ini masih lagi di dalam Kitabus Salam, tetapi di dalam babul istizan wa adabuh, iaitu bab meminta izin dan adab-adab kesopanan meminta izin. Kalau kita merujuk dalam kitab Riyadhus Salihin, bab itu adalah bab yang ke-140. Seperti mana biasa, saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran di dalam kitab ini dan beberapa hadis, kemudian kita akan huraikan, kita akan lihatkan bersama. Dalam bab ini Allah Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, Imam An-Nawawi dia telah meletakkan di dalam kitabnya, dalam susunannya, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Surah An-Nur ayat yang ke-27. Wa qala Allah Ta'ala, wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim. Surah An-Nur ayat yang ke-59. Lepas tu hadis-hadis Nabi SAW dalam bab ini, an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-istizanu salasun fa in uzina laka wa illa farja', muttafaqun alaih. Seterusnya an Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ila al-istizanu min ajli al-basar, muttafaqun alaih. Seterusnya an Rib'i bin Hirash qala haddatsana rajulun min bani Amir annahu ista'zana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi baitin faqala a'alij. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقادمه اخرج إلى هذا فعلمه استئذان فقل له قل السلام عليكم أأدخل؟ فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. حديث رواه أبو داود بإسناد صحيح. Dan yang terakhir, an Kildah bin Hanbal radhiyallahu anhu qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadakhaltu alaihi wa lam usallim faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam irja' faqul assalamu alaikum a'adkhul. Hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Yang ini beberapa ayat Quran dan beberapa hadis berkenaan dengan tajuk kita, iaitu bab istizan, iaitu bab meminta izin dan adab-adabnya. Kita lihat kepada ayat Quran. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Maksud dia, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau semua memasuki rumah yang bukan rumah engkau sendiri, sehingga engkau semua minta izin dan mengucapkan salam kepada ahli rumah itu. Seterusnya firman Allah Ta'ala, wa idza balagal atfalu minkum, dan jika anak-anak kamu telah mencapai usia dewasa, maka hendaklah mereka meminta izin jikalau hendak masuk ke tempatmu, sebagaimana meminta izin sebagaimana mereka meminta izin orang-orang yang terdahulu tadi, yakni sebagaimana orang-orang dewasa yang lain. Dan hadis Nabi SAW, kita lihat satu persatu. Al-istizanu salasun,
meminta izin itu 3 kali apabila jika diizinkan kepada kamu, dan jika tidak maka pulanglah. Daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dijadikan istizan, dijadikan untuk meminta izin itu kerana semata-mata untuk penglihatan. Dan daripada Rib'i bin Hirash telah berkata, diceritakan kepada kami oleh seorang lelaki daripada Bani Amir, sesungguhnya dia telah meminta izin kepada Nabi SAW. Ketika itu dia berada dalam rumah dan dia bertanya kepada Nabi, boleh tak saya masuk? Dan Nabi SAW telah bersabda kepada pembantunya, keluar dan ajarlah kepadanya untuk meminta izin. Dan pembantu itu berkata kepadanya, katakanlah Assalamualaikum, boleh tak saya masuk? Kemudian lelaki tadi mendengar dan lelaki tadi berkata, Assalamualaikum, adakah saya boleh masuk? Dan Nabi SAW memberi keizinan, maka lelaki tadi masuk. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan seterusnya daripada Kildah bin Hambal radhiyallahu anhu katanya, aku datang kepada Nabi SAW. Aku masuk kepadanya dan aku tidak memberi salam. Nabi bersabda kepadaku, keluar dan katakan, Assalamualaikum, adakah aku boleh masuk? Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmizi dan dikatakan hadis hasan. Ini berkenaan dengan bab istizan. Kita lihat ayat Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi. Allah Taala bagi tahu kepada orang-orang yang beriman. Ayat ini diturunkan di Madinah kerana ayat ini merupakan ayat hukum. Dan ayat ini mengatakan kepada orang-orang yang beriman. Maksud dia orang Islam. Wahai orang-orang yang beriman. Maksud dia, yang ni cerita dia hukum Islam untuk orang Islam. Jangan kamu masuk satu rumah yang bukan rumah kamu. Maksud dia bukan rumah kita. Jangan kita masuk. Hukum asal dia rumah orang tak boleh masuk. Hatta tasta'nisu, sehingga kamu minta izin, diberi izin. Wa tusallimu ala ahliha, dan kamu memberi salam kepada tuannya. Maksud dia, bagi salam, minta izin, bagi salam, baru kita boleh masuk. Ayat Quran yang kedua saya tak mau baca lagi kerana ia berkaitan dengan hukum yang lain. Seterusnya hadis Nabi SAW bagi tahu pada kita, istizan, minta izin tu 3 kali. Maksud dia kita minta izin, kita bagi salam, itu 3 kali. Maksud dia kalau tuan rumah tu yang mana kita yakin dia dengar, kalaulah kita bagi salam tu dia yakin dia dengar, dia buat tak jawab ke, dia buat senyap ke apa ke, kita faham-faham dia tak izin. Kalau kita yakin dia dengar, kalau kita tahu dia tak dengar, kita saja-saja nak balik, kita berkata, itu pergi rumah tapi tak buka, yang tu cerita lain. Tapi kalau kita nak kata betul-betul, kita bagi salam, pastikan dia dengar. Kita bagi salam 3 kali. Dan kalaulah dia katakan, wa illa fa in azinala, kalau dia izinkan kepada kita. Kalau tidak, kalau dia tak bagi dia tak jawab salam ke, dia jawab salam dalam hati, dia jawab salam pelan-pelan ke bagi kita tak dengar, ataupun dia kata farji'u, dia kata kamu balik. Wa iza qila lakumul farji'u, apabila dikatakan kepada kamu pulanglah, farji'u, pulanglah, kita baliklah. Zalika azka lakum, yang tu lebih suci untuk kamu. Maksud dia, kalau kita minta izin nak masuk rumah orang, orang tak bagi, orang kata kita balik, kita kena balik. Salah dah orang tu suruh kita balik, orang tu tak bagi kita masuk, tak salah. Sekarang ni musim PKPB. Ni nak raya ni, orang nak pergi ziarah rumah orang ni. Kalau dia tu tak bagi kita masuk rumah dia, dia tak bagi kita pergi rumah dia, jangan duk kata dia sombong. Kalau dia suruh kita balik, balik. Pasal yang itulah adabnya. Bukan bila dia kata suruh kita balik, kita tak mau balik. Bila kita tak mau balik, bila dia suruh kita balik, kita pula kata kat dia, dia tu sombong, tak ada adab, apa semua. Kita yang tak mau balik tu yang tak ada adab. Pasal Islam dah ajak dah. Pergi rumah orang, jangan masuk rumah orang sampai kita minta izin dan kita bagi salam.
Kan? Jadi kalau tuan rumah tu dia tak izinkan, tak boleh lah. Dia suruh kita balik, kena balik. Lepas tu dalam hadis yang seterusnya, hadis yang kedua dalam bab ni, Nabi SAW daripada Sahal bin mengatakan bahawa hanya saja minta izin itu diadakan peraturannya kerana adanya penglihatan. Innama ju'alal istizan min ajlil basar. Sesungguhnya dijadikan minta izin tu kerana penglihatan. Macam mana? Kadang-kadang orang ni dia tak bersedia nak menerima tetamu. Mungkin rumah dia tu selera, mungkin apa yang mana kadang-kadang orang tengok tu dia rasa tak selesa. Jadi kena minta izin tu pasal mata kita nak tengok. Memanglah kita kata bukan nak pergi tengok pun, tapi dalam hati, dalam bila kita pergi rumah orang, kita tengok juga, bukan kita pipi tu kita pejam mata. Kan kita tengok dia. Dan kita tak sebut secara jelas, tapi kadang-kadang terlintas juga dalam hati tu. Rumah dia ni bersih, rumah dia ni nampak selera, dia ni nampak macam apa lah. Kan? Dalam hati tu terlintas, bukan kita nak sebut pun. Kan? Tapi kita nampak, kadang-kadang terlintas, nampak kat luar tu nampak kemas, nampak hebat. Tapi pipi rumah dia macam mana? Kan? Yang tu dikatakan dijadikan minta izin tu kerana adanya penglihatan. Jadi kan kita ni kalau kita pergi minta izin, kita bagi salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum apa semua. Kita kalau setengah rumah kan, rumah janganlah pergi buka tingkap nakor dia. Kadang-kadang nampak kipas duk pusing, TV duk buka, kita pergi pusing rumah dia, keliling rumah dia. Assalamualaikum, lepas tu buka pula tingkap, korek sikit tingkap rumah dia. Lepas tu duk cerita, dia ada ni. Dia tu pun duk sembunyi, senyap lah rumah, tak mau bagi orang tahu. Lepas tu kita duk, dia ada ni. Lepas tu selok pula tirai tingkat, apa ni, turun tingkat rumah dia apa semua, duk tengok apa semua. Tak, yang tu bukan adab dia. Adab dia, kita duduk di luar rumah tu, kita bagi salam, kita minta izin, dan sekalipun kalau dia katakan balik. Zalika azka lakum, yang tu lebih suci bagi kamu. Allah Ta'ala bagi tahu, zalika azka lakum, yang tu lebih suci untuk kamu. Itu cara dia. Bukan cara dia kita pusing-pusing pergi tengok apa semua. Seterusnya daripada Rib'i bin Hirash, katanya haddatsana rajulun min Bani Amir. Diceritakan seorang lelaki pada Bani Amir, dia minta izin pada Nabi SAW nak masuk rumah. Ketika tu dia masuk dah. Dia duduk dalam rumah dah. Lepas tu kadang-kadang orang, kita katakan, baru ni saya tengok ada perangai aku tu. Duduk masuk dalam rumah dulu, lepas tu baru minta izin. Yang ni cerita dia. Zaman Nabi pun ada cerita dia macam ni. Lepas tu Nabi bagi tahu dekat dia punya pembantu dia, kata, keluar bagi tahu kat dia cara nak minta izin. Keluar bagi tahu kat dia. Lepas tu dia tu pun macam mana? Bagi tahu, Assalamualaikum, boleh tak saya masuk? Maksud dia di luar tu kena bagi tahu, Assalamualaikum, boleh tak saya masuk? Lepas tu lelaki tu pun buatlah macam mana yang disuruhkan. Itu cara dia. Bukan cara dia kita masuk dulu, lepas tu kita baru kita minta izin ke apa, tak. Dan Nabi SAW uswatun hasanah, sebagai ikutan yang baik, kita tengok cara dia. Kalau nak kira tu dalam keadaan tu orang dah masuk dah, ni kita buat tak tahulah. Kan? Tapi nak katakan Nabi ajak. Dan benda tu tak salah. Kita nak ikut cara Nabi, yang itulah yang Nabi ajak, benda tu tak salah. Okey, sebelum masuk bagi salam, minta izin. Dan hadis yang seterusnya dia lebih kurang tadi juga, daripada Kilda bin Hambal, dia kata, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masuk kepadanya dan aku tak memberi salam, dan Nabi kata, irja, pulang dan katakan assalamualaikum, boleh tak aku masuk? Nabi beritahu.
Yang ni Nabi sendiri. Yang tadi Nabi beritahu kepada pembantu dah. Ni Nabi beritahu, keluar dulu, lepas tu kata Assalamualaikum, boleh tak aku masuk? Ini antara yang diceritakan kepada kita, adab-adab istizan, adab-adab meminta izin. Seterusnya, dalam bab ini, ayat Quran yang saya skipkan tadi, yang saya tinggalkan tadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat yang ke-59. Saya baca panjang sikit ayat tu yang tadi yang Imam An-Nawawi dia letakkan ayat yang agak pendek, kita baca ayat sepenuhnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum minaz zahirah wa min ba'di salatil isya salasu awratil lakum laysa 'alaykum wala 'alayhim junahum ba'dahun tawafuna 'alaykum ba'dukum 'ala ba'd kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat wallahu 'alimun hakim. Wa idza balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kama sta'zana alladhina min qablihim kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi wallahu 'alimun hakim. Ayat daripada surah An-Nur ayat 58 hingga 59. Yang tu ayat penuhnya yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi, dia letak sepotongan ayat iaitu tentang minta izin. Daripada maksud ayat ini, daripada terjemahan ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba-hamba kamu dan orang-orang yang belum baligh antara kamu meminta izin kepada kamu sebelum masuk ke dalam bilik kamu dalam 3 waktu, iaitu sebelum salat subuh. Pertama. Kedua, ketika kamu hendak membuka pakaian waktu tengah hari. Dan yang ketiga, selepas solat Isya. Itulah 3 masa bagi kamu, yakni yang biasa terdedah aurat. Tidak menjadi kesalahan bagi kamu dan mereka memasuki bilik selain 3 waktu itu kerana mereka orang yang selalu keluar masuk kepada kamu. Dan kamu sentiasa berhubung rapat di antara satu sama lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Seterusnya, apabila anak-anak dari kalangan kamu mencapai umur baligh, maka mereka hendaklah meminta izin sebagaimana orang-orang yang telah baligh. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kamu ayat-ayatnya yang menjelaskan hukum-hukumnya dan ingatlah Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yang ni cerita yang saya katakan tadi, minta izin masuklah rumah. Ayat yang kedua, ayat Quran yang kedua yang Imam An-Nawawi dia letakkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, minta izin juga tapi masuk ke dalam bilik. Ayat ini, perkara ini jarang dilakukan oleh kita. Cara kita katakan secara langsung kita. Anak nak minta izin masuk ke dalam bilik ibu bapa. Kan? Dia ada 3 waktu. 3 waktu Allah Ta'ala katakan. Ayat ini ayat yang muhakamah. Ayat yang ada di dalam Al-Quran dan tidak dibatalkan. Bukan kata ayat ini dah terbatal ke tak. Ayat ini masih lagi ada. Iaitu yang pertama, yang Allah Ta'ala bagi tahu sebelum salat subuh. Maksud dia, anak nak masuk bilik mak pak, ataupun hamba, ataupun kita katakan orang gaji, kalau nak masuk bilik kita, sebelum salat subuh, dia kena minta izin. Anak. Kemudian, ketika mana tengah hari yang mana kita menanggalkan baju. Seterusnya, yang ketiga, selepas salat Isya. 3 ni. Selain daripada 3 waktu ni, mereka boleh masuk kerana waktu mereka ini orang yang berulat alik ataupun orang yang sentiasa yang orang kata orang dalam rumah tu yang boleh akses bilik kita bila-bila masa. Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita benda tu, iaitu sebelum subuh, waktu orang bangun daripada tidur menyalin pakaian tidur, waktu tengah hari yang biasanya orang menukar pakaian untuk berehat, selepas solat Isya biasanya orang mula bersiap untuk tidur. Dalam ayat ni juga Allah Ta'ala bagi tahu golongan yang wajib minta izin, yang kena minta izin, kanak-kanak yang belum baligh. Budak-budak yang reti dah, yang belum balik,
kena minta. Seterusnya hamba dan pembantu rumah. Kalau kita ada pembantu rumah. Dan seterusnya anggota keluarga yang telah baligh. Yang duduk dalam rumah tu anggota keluarga, dia kena minta izin tu. Iaitu kalau kita tengok balik daripada ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita boleh ringkaskan bahawa dia ada 3 lah. Maksud dia minta izin sebelum masuk, bila nak bagi salam. Seterusnya kita kena pilih waktu yang sesuai. Jangan kita tahu waktu orang dah tidur ke apa ke, kita waktu itulah kita nak masuk dan sebagainya. Yang ni untuk kita ajarkan kepada keluarga kita. Daripada surah An-Nur ayat 58 dan 59. Dalam surah ni juga dalam ayat ni juga dia terdapat hukum ataupun dia terdapat benda-benda lain yang kita boleh capai hukum dia. Antaranya iaitu tentang pendapat ulama usia baligh. Pasal dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala ni mengatakan wallazina lam yablughul huluma, iaitu kepada orang yang tidak mencapai usia baligh. Iaitu orang yang belum mencapai usia baligh. Usia baligh ni berapa? Para fuqaha, ulama-ulama fiqh, mereka bersependapat, semua setuju, baligh bagi lelaki adalah ihtilam, mimpi. Okey, yang tu semua setuju, tak ada siapa tolak. Bagi orang perempuan, mimpi itu mimpi sehingga keluar mani. Bagi orang perempuan, sama ada bermimpi, datang haid, period, ataupun boleh mengandung. Yang tu bagi orang perempuan. Ni jumhur ulama setuju. Tetapi kalaulah benda ni tak ada. Perempuan tu tak mai period, budak lelaki ni dia tak bermimpi. Macam mana pula kalau kita nak kira dengan usia, dengan umur? Okay. Mereka berbeza pendapat. Tentang had umur, iaitu mukallaf baligh ini. Imam Asy-Syafi'i, Ahmad ibn Hanbal, mereka mengatakan bahawa usia baligh lelaki perempuan ini 15 tahun. Maksud kalau lebih pada 15 tahun, sudah 15 tahun dah anggap baligh. Pendapat mazhab Asy-Syafi'i, dia kata saya tak mimpi lagi. Kan? Tapi kalau 15 tahun dah dianggap sebagai baligh. Seterusnya, mazhab Hanafi dan pendapat Ibnu Abbas mengatakan laki 18 tahun, perempuan 17 tahun. Berdasarkan dengan dalil-dalil yang saya tak catatkan sini. Antaranya tentang apa? Kalau macam Imam Syafi'i tentang peperangan yang Nabi izinkan kepada Ibnu Umar, kepada Ibnu Abbas, iaitu pada asalnya pada umur 14 tahun Nabi tak bagi, lepas tu peperangan berikutnya 15 tahun Nabi izinkan. Itu antara dalil-dalil yang saya tak bacakan di sini. Jadi kita katakan usia baligh dia menjadi khilaf kalau kira usia. Tapi kalau berdasarkan qarinah, berdasarkan dengan bukti ataupun berdasarkan dengan benda yang lain, iaitu kalau dia bermimpi dia dianggap baligh. Kalau perempuan tu dia period dia dianggap baligh. Okey. Seterusnya tentang kanak-kanak lelaki berdepan dengan orang perempuan. Yang ni dia keluar tajuk sikit. Maksud dia perempuan tu macam mana? Perempuan tu kalau dia budak-budak tu dia kena pakai tudung tak depan budak-budak? Depan budak-budak lelaki. Kan? Yang mana mereka ni tak baligh lagi. Okey, dalam hal ini kalaulah perempuan itu kanak-kanak lelaki dia kepada perempuan, dia tidak terikat dengan baligh. Kalau orang perempuan tengok budak ni, tak apalah dia tak balik, tak pakai tudung pun tak apalah, budak-budak lagi. Dia tak terikat dengan baligh. Okey? Tapi dia macam mana kita nak kena hukum dia tu macam mana? Tengok kepada budak tu. Kalau budak tu dia ni yang mana kita tengok budak lelaki ni dia tengok perempuan tu nampak macam pelik. Nampak macam ada syahwat.
nampak matang walaupun dia tu budak, maka perempuan tu dah kena pakai tudung. Hukum dia tu macam hukum budak balik. Orang perempuan berhubungan dengan dia macam budak tu sudah balik. Ada budak-budak walaupun kita katakan budak ni dia budak lagi, tapi disebabkan dia ni dia bercampur dengan orang dewasa dan sebagainya, dia cakap pun kita katakan dengan cara macam budak dewasa, walaupun dia masih lagi budak, walaupun kalau dia matang telajak. Jadi hukum orang perempuan terhadap budak tu, dia kena macam orang dewasa yang lain. Tapi kalau budak tu memang budak bagus lah, dia tak tahu pun jenis-jenis tu jenis apa, kita katakan duk baca Quran ya, daripada kecil ke apa, dia tak campur dengan budak liak dan sebagainya, dia tak tahu benda-benda ni, tak tahu nak tengok dengan syahwat ke apa ke. Jadi yang tu hukum dia macam orang perempuan layan dia macam dengan budak-budak. Yang tu ada beza sikit, dia tak terikat dengan balik, tapi dia terikat kepada macam mana dengan budak tu. Itu pandangan budak-budak kepada orang perempuan dewasa, ataupun orang dewasa perempuan kepada kanak-kanak lelaki. Itu antara kita ambil dalam bab yang pertama, bab al-istizan wa adabuh. Bab yang seterusnya iaitu bab yang 141. Bab 41 iaitu bab bayan anna sunnah iza qila lil musta'zin man anta an yaqul fulan fayusammi nafsihi bima yu'rafu bihi min al-is aw kunniyah wa karaha qawluhu ana wa nahwihi. Iaitu bab menerangkan bahawa sunnah hukumnya apabila orang yang meminta izin ditanyakan, siapakah engkau, supaya mengucapkan fulan dengan menyebut nama dirinya yang mudah dimaklumi, baik nama sendiri ataupun nama kunyah, nama gelarannya, dan makruh dia mengucapkan saya dan seumpamanya. Hadis Nabi SAW an Anas radhiyallahu anhu fi hadisil masyhur fil Isra' قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد بي جبريل إلى السماء الدنيا فاستفتح فقيل له من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد ثم صعد إلى السماء الثانية والثالثة والرابعة وسائرهن ويقال في باب كل سماء من هذا فيقول جبريل. حديث متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من ليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده فجعلت أمشي في ظل قمر فالتفت فرآني فقال من هذا فقلت أبو ذر. Dan seterusnya an Ummu Hani radhiyallahu anhu qalat ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasil wa Fatimah tasturuhu faqal man hazihi faqultu ana Ummu Hani. Hadis muttafaqun alaih. Daripada Anas radhiyallahu anhu dalam hadisnya yang masyhur mengenai cerita Isra', katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Jibril naik dengan saya ke langit dunia. Lalu dia minta supaya dibukakan pintu. Lalu ditanya, siapakah ini? Ia menjawab, Jibril. Ditanya, siapakah bersama anda? Ia menjawab, Muhammad. Selanjutnya ia naik ke langit kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Ia ditanya pada tiap-tiap pintu langit, siapakah ini? Ia menjawab, Jibril. Hadis muttafaqun alaih. Seterusnya daripada Abu Zar radhiyallahu anhu, saya keluar pada satu malam dari beberapa malam, tiba-tiba nampak Rasulullah SAW sedang berjalan sendirian. Saya terus berjalan di bawah bayangan bulan. Lalu beliau Rasulullah SAW menoleh dan bertanya, siapakah ini? Saya menjawab, Abu Zar. Muttafaqun alaih. Seterusnya hadis yang daripada Ummul Hani
radhiyallahu anha katanya, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sallallahu alaihi wasallam sedang mandi dan Fatimah menutupinya. Lalu beliau bertanya, siapakah ini? Saya menjawab, Ummul Hani. Jadi dalam 3 hadis ni nak ceritakan bahawa kalaulah orang tak kenal kita, orang tertutup, orang tak nampak kita ke pintu tertutup, tak nampak kita, tanya kita, kita bagi tahu nama kita ataupun gelaran yang orang boleh cam. Okey, yang tu sunnahnya macam tu. Dan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dari Jabir radhiyallahu anhu qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fadafaqtul bab faqal man za faqultu ana faqala ana ka'annahu karahaha. Iaitu daripada Jabir radhiyallahu anhu, saya mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu saya mengetuk pintu. Kemudian beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapakah ini? Saya menjawab, saya. Kemudian beliau seolah-olah mengucap, saya. Seolah-olah beliau membenci jawapan yang sedemikian itu. Iaitu daripada Jabir, dia cerita dah kepada kita bahawa bila dia ketuk pintu, Nabi tanya, siapa ni? Saya. Siapa ni? Saya. Lepas tu Nabi kata, saya. Macam seolah Nabi kata, kata-kata Nabi itu dia tak suka. Bila tanya siapa, jawab nama dia ataupun gelaran dia. Sunnah macam tu. Jadi, kalau kita katakan daripada minta izin, kadang-kadang orang bila kita minta izin nak masuk, kita bagi salam, kita minta izin nak masuk. Orang kenal kita, tak apa dia izinkan. Kalau orang tu suruh balik, kita balik. Tapi kalau orang tu tak berapa nak perasan siapa dia ke apa ke, bagi tahu, saya, kita beritahu nama kita, daripada mana-mana. Kalau dia tu terima kita, terima. Kalau dia tu tak terima kita, dia suruh kita balik. Minta maaf, katakan. Contohlah. Kadang-kadang orang main nak minta bantuan, minta derma dan sebagainya. Dia pergi bagi salam. Bila dia bagi salam, tuan rumah tu jawab, lepas tu tuan rumah tu kata tak mau ke apa ke. Lepas tu, baliklah. Kalau dia tu suruh balik, tak payahlah nak gesar-gesarkan lagi apa semua. Yang tu zalika azka lakum, iaitu yang demikian itu lebih suci bagi kita. Kan, kalau tuan rumah tu nak layan, kita jawab, kita bersama dengan tuan rumah tu lah. Tapi kalau tuan rumah tu suruh kita balik. Dan kalau ditanya kepada kita siapa dia, kita jawab tu kita yang mana orang mengenali kita daripada sekian ataupun nama kita apa semua. Jangan duk kata saya macam tu. Yang tu adalah dimakruhkan berdasarkan dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Okey. Seterusnya bab yang ke-142. Bab istihbabul atis idza hamidahullahu ta'ala wa karahah tashmituhu idza lam yuhmadullahi ta'ala wa bayan adabut tashmit wal atas wat tatha'ub. Bab digalakkan mendoakan agar dikurniakan rahmat kepada orang yang bersin jika dia memuji Allah Subhanahu wa taala, dan makruh kita mendoakan agar diberikan rahmat kalaulah dia tidak memuji ke Allah Subhanahu wa taala. Dan tata cara ataupun adab-adab bersin, adab-adab mendoakan agar diberi mendoakan orang yang bersin dan orang yang menguap. At-tasa'ub iaitu menguap. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbul utas wa yukrah at-tasa'ub. فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهَ تَعَالَى كَانَ حَقًّا عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُولَ لَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ
Wa amma at-tasa'ub fa innama huwa min syaitan. Fa idza tasa'uba ahadakum falyuraddahu mastata'a. Fa inna ahadakum idza tasa'ub dhahika minhu syaitan. Hadis rawahul Bukhari. Seterusnya, wa anhu, yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, iza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu ukhwah aw sahibuhu wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. Fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul yahdikumullah wa yuslih balakum. Hadis rawahul Bukhari. An Abi Musa radhiyallahu anhu qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iza atasa ahadukum fahamidallah fashamituhu fa illam yahmadullah fala tushmituhu. Dan seterusnya an Anas radhiyallahu anhu qal atasa rajulani 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fashamita ahaduhuma wa lam yushmit akhar faqala alladhi lam yushammituhu atasa fulan fashammatuhu wa atastu fala tushammituni faqala hadza hamidallah wa innaka lam tuhmadullah. Muttafaqun alaih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersin dan membenci orang yang menguap. Apabila seseorang itu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, dia memuji Allah SWT, adalah hak bagi setiap orang yang mendengar mengatakan yarhamukallah. Dan apabila seorang itu menguap, maka itu daripada syaitan. Dan apabila seseorang kamu itu menguap, tolaklah dia dengan sekuat mungkin. Dan apabila seseorang daripada kamu itu menguap, maka syaitan telah ketawa kepadanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nanti kita huraikan sekali. Daripada Anas bin Malik, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, jika seseorang kamu bersin, maka katakanlah alhamdulillah, dan katakanlah saudaranya yarhamukallah. Apabila dikatakan kepadanya yarhamukallah, jawablah yahdikum wa yuslih balakum. Maksud dia, bila kita bersin, kita kata alhamdulillah, orang dengar yarhamukallah, kita jawab balik yahdikumullah wa yuslih balakum. Seterusnya daripada Abu Musa radhiyallahu anhu katanya, aku mendengar Rasulullah SAW telah bersabda, jika seseorang kamu itu bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Dan kalaulah dia tak mengucapkan alhamdulillah, tak perlulah kamu mendoakannya. Dan seterusnya daripada Anas radhiyallahu anhu, ada dua orang lelaki bersin hampir dengan Rasulullah SAW. Seorang bersin, dia tashmid, dia mendoakan, dia mengatakan alhamdulillah. Dia mengatakan alhamdulillah. Dan seorang lagi tidak, Nabi katakan alhamdulillah. Dan dikatakan kepadanya, dikatakan kepada yang tidak orang yang tidak dikatakan alhamdulillah itu mengatakan, kenapa fulan telah bersin didoakan kepada dia dan aku bersin tidak didoakan kepada aku? Nabi menjawab, dia telah memuji Allah SWT, maka engkau tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih. Kita lihat yang pertama, hadis yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menyukai orang yang bersin dan membenci orang yang menguap. Kenapa Allah Ta'ala suka orang bersin, tak suka orang menguap? Kenapa? Bila saya melihat di dalam beberapa huraian,
Antaranya, pasal apa Allah Ta'ala suka orang bersin? Satu, bila orang bersin ni, dia kata, yang pertama, orang bersin ni dia kata Alhamdulillah, dia memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu dia mendoakan, dia memuji Allah SWT. Lepas tu ada orang jawab balik, lepas tu orang dia berjawab balik, yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi Allah Taala suka kepada benda tu. Satu pendapat yang pertama. Yang kedua, kenapa Allah Taala suka kepada orang yang bersin? Kerana bila orang yang bersin ni, kuman-kuman daripada badan dia terkeluar. Jadi badan dia akan fresh, macam benda yang tak elok daripada badan, kuman ke apakah keluar. Dua. Yang ketiga, bila kata Allah Ta'ala suka kepada orang bersin ni, orang tu dia segak. Lepas tu dia ni ringan, dia ni orang yang buat kerja, dia ni orang yang aktif. Berbanding dengan sebaliknya dengan orang yang menguap. Orang menguap ni biasa, tidak dikatakan, dianggap sebagai orang tak aktif. Dia berlawanan. Ialah dia mengantuk, dia mengap lapar, dia ni nak makan. Yang tu. Jadi dalam hal itu antaranya innallah yuhibbul atas wa yukrah tasa'ub. Yang ni antara pendapat-pendapat para ulama berkenaan kenapa Nabi bagi tahu macam tu. Okey. Lepas tu Nabi bagi tahu kepada kita, hak orang Islam apabila mendengar saudara kita bersin, dia mengatakan alhamdulillah. Hak kita, tanggungjawab kita, kita kena mendoakan dia balik. Yarhamkallah. Kenapa bila dia bersin dia kata alhamdulillah? Yang ni bersin yang jarang-jarang lah, bukan bersin yang seminit 5 kali, 7 kali apa semua. Pasal yang kalau seminit 5 kali, 7 kali tu dah jadi sesemua yang sakit. Yang ni yang lama-lama sekali baru dia terbersin. Yang ni. Bukan yang duduk sak bersin, duduk sak bersin, duduk sak bersin. Yang tu tak yang tu bukan alhamdulillah dah lah, pasal yang tu dah jadi penyakit. Yang ni orang yang tak penyakit punya ni. Sebab tu kenapa dia mengatakan alhamdulillah? Macam mana saya katakan tadi, bila dia bersin, kuman-kuman dalam badan dia, bakteria ke apa ke dalam badan dia, terkeluar. Jadi, sebab tu dia katakan, alhamdulillah. Dia menghilangkan penyakit, virus dalam badan dia. Dia mengatakan, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah SWT. Okey. Lepas tu, orang yang dengar. Bila orang dengar, kita dia dah bersih, kuman keluar, kita doa kepada dia, moga-moga Allah Ta'ala merahmati kamu. Hak kita bila dengar. Dan seterusnya, dalam hadis yang pertama ni juga, Nabi bagi tahu, wa ammat tasa'u, adapun orang yang menguap. Orang yang menguap, fa innama huwa minasyaitan. Sesungguhnya menguap itu daripada syaitan. Pasal dia jadi orang yang tak produktif. Kemudian Nabi bagi tahu juga, kalau kita nampak orang yang menguap ni, dalam hadis ni kata falyuraddahu mastata'tu, menolaknya dengan sekuat mungkin. Tapi dalam ni kita nak terjemah kata tolak tu macam mana? Maksudnya tahan dia, jangan bagi, kalau jangan menolak, jangan biarkan dengan menguap tu. Macam mana kita katakan jangan biar tak bagi menguap tu macam mana? Mungkin kalau diri kita sendiri tutup mulut, yang tu kata adab dia. Tutup mulut, ataupun kita tutup mulut untuk tidak bagi kita menguap tu. Fa inna ahadakum idza tasa'ub, kalaulah seseorang kamu tu, kalaulah dia tu menguap apa semua, dhahika minhu syaitan akan ketawa kepadanya. Ialah kalau dia menguap dengan tak tutup mulut, dengan tidak ada adab apa semua, dengan dia tak cuba nak menahan dengan dia menguap itu, syaitan akan gelak kepada dia. Itu yang pertama. Dan seterusnya hadis yang kedua,
mengatakan bila yang tadi kita jaga, bila seorang tu kata alhamdulillah, jawab balik yarhamkallah, dan bila orang yang dengar itu jawab balik yahdikumullah wa yuslih balakum, moga-moga Allah Taala memberi hidayah kepada kamu dan memperbaiki hati kamu. Itu jawab balik alhamdulillah, yarhamkallah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Seterusnya yang ketiga, Nabi bagi tahu yang ketiga dan keempat. Hadis yang ketiga dan keempat. Kalau tu seorang tu kata alhamdulillah, kita kadang-kadang yarhamkallah. Tapi kalaulah seorang tu bila dia bersin dia buat tak tahu, dia tak kata pun alhamdulillah, jangan jawab kat dia yarhamkallah. Bahkan dalam hadis ni mengatakan, dalam Imam An-Nawawi dia meletakkan dan dengan tajuknya makruh kita mendoakan kepada dia. Makruh. Maksud makruh lah kira kita katakan dia tak kata alhamdulillah, kita piduk yarhamkallah. Jadi nak kata yarhamkallah berdasarkan dengan dia tu kata alhamdulillah. Yang tu antara adab-adabnya. Dan orang bila kita dengar pula dia tu kata yarhamkallah, kita kena doa balik yahdikumullah wa yuslih balakum. Cerita ni Nabi bagi dalam hadis ni ada dua orang, seorang kata alhamdulillah, seorang kata tak. Nabi jawab kepada orang kata alhamdulillah, kepada orang yang tak kata alhamdulillah tu Nabi tak jawab. Orang yang Nabi tak jawab ni tanya pada Nabi, pasal apa tak jawab? Tak kata pun yarhamkallah, kerana dia tu kata alhamdulillah, kamu tak kata. Jadi ini menunjukkan daripada segi hukum, menunjukkan bahawa ini lebih membawa kepada hukum makruh. Kalaulah orang tu tidak mengatakan alhamdulillah, kita jawab yarhamkallah. Itu antara pengajaran yang kita dapat pada malam ini, iaitu saya bawakan kepada tuan-tuan, kalau nak kira 3 bab besar, 3 bab di dalam kitab Riyadhus Salihin, iaitu bab 141 hingga 142, bab minta izin, istizan, minta izin, bab apabila ditanyakan kepada kamu siapa, maka jawab dengan nama, dan bab yang ketiga kita baca pada malam ini, iaitu disunatkan ataupun digalakkan kita mendoakan agar diberikan rahmat kepada orang yang bersin jika dia mengatakan alhamdulillah, dan makruh kepada kita mendoakan kepadanya jika dia tidak mengatakan alhamdulillah, dan adab-adab bersin dan menguap. Wallahu alam. Sampai dulu sampai kat sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.